warga MKR, kembali lagi bersama Yaya dengan show kita hari ini yang bertajuk Adakah Anak Muda Bakal Mengubah Masa Depan Sarawak? Tapi seperti yang anda semua lihat hari ini, tak seperti kebiasaan show-show lain, Yaya hari ini bertemankan tetamu istimewa yang sudi datang ke studio MKR hari ini untuk bersama-sama dengan Yaya. Dan di sebelah Yaya ni kita ada William dan Francis dari Terabai Kenyalang Heritage Association of Sarawak. Jadi mungkin William dan Francis boleh ceritakan sedikit tentang background anda berdua. Silakan, mula daripada William. Okey. Ya, nama saya William anak Manggo. Berasal daripada Kuching, Sarawak. Dan saya merupakan pengerusi Terabai Kenyalang Heritage Association of Sarawak, TIKAS. Kita panggil TIKAS lah. Nak mengucapkan terima kasih kepada MKR yang sudi menjemput kami berdua dalam sesi pembubuhan. Okey, Francis. Hai, nama saya Francis Langi. Saya berasal daripada dari Kuching, Sarawak. Position saya di dalam TIKAS ni ataupun dipanggil Terabai Kenyalang ni sebagai bendahari lah. Saya nak tambah sikit lah, Francis dia merupakan program director untuk kita, TIKAS kita ada buat satu program untuk pembangunan belia. Ada nama dia Empowering Youth Today for Tomorrow, memperkasakan belia hari ini untuk hari besok. Boleh dikatakan William dan Francis ni antara orang-orang kuat lah dalam TIKAS? Boleh dikatakan begitulah. Boleh dikatakan begitu. Semestinya chairman kat sini. Belum nak borak panjang lagi ni, Yaya dan tim MKR nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada William dan Francis atas kesudian untuk bersama-sama dengan Yaya dan tim MKR hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi apa jua pendapat dan sekaligus mengenali lebih lagi tentang TIKAS kan. Nama dia panjang sangat, Terabai Kenyalang Heritage Association of Sarawak, TIKAS. Dan sekali lagi terima kasih buat William dan Francis. Baik, semua mengetahui Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia dan mempunyai bilangan kerusi parlimen terbesar. Juga dilihat sebagai negeri penentu. Tetapi bagaimana pula dengan orang mudanya di Sarawak ni? So, kita nak tanyalah dengan abang-abang Sarawak kita kan. First thing first lah, untuk pengetahuan penonton kami di luar sana. Apakah sebenarnya Terabai Kenyalang Heritage Association of Sarawak ni? Mungkin siapa pengasasnya? Apakah tujuan utamanya? Terabai Kenyalang TIKAS ni dia wujud pada tahun 2018. Pada waktu tu actually kita sebenarnya nak fokus kepada masyarakat asal ataupun masyarakat pribumi Dayak, tapi kita nak fight untuk, kita nak berjuang untuk hak tanah adat. Tapi kenapa TIKAS kita fokus kepada belia? Sebab seperti yang Yaya tahu, dekat Sarawak banyak NGO yang berjuang untuk tanah adat. So kita tak nak ada satu pertembungan perjuangan antara NGO lain yang di sana lah. Sebab NGO di sana nantilah mungkin akan saya akan terangkan lebih lanjut di belakang. Tapi TIKAS fokus sekarang, kita sejak tahun lepas kita buat pembaruan semula lah. Kita nak lebih fokus apa yang kita buat. So saya bincang dengan Francis, kita buat satu program pembangunan belia. Sebab kami perasan yang Sarawak kita kekurangan pemimpin sebenarnya. You're goddamn right. Dia orang tak ada platform. So kita TIKAS kita nak sediakan platform lah. Dan kami ada banyak dengar gosip lah daripada yang betul daripada kami 50-an macam tu, dia orang bukan asyik komplain lah, tapi komplain sebab kita ni kekurangan orang belia. Tak menyelah lah. Mungkin macam dekat sebenarnya kita nampak macam Adam Adli, kita boleh nampak macam Syed Saddiq. Sarawak dia betul. Orang yang sama je. Orang yang sama, mungkin yang sama saja. Dari situlah kita nak buat program pembangunan belia ni untuk asah dia punya kepimpinan. Kita punya pemerhatian, kita macam saya lah, saya involve dengan NGO, banyak datang ke Semenanjung juga. Saya perasan yang kita banyak NGO di Sarawak, cuma masalahnya founder dia, pemimpin ni semua yang veteran. So dia macam tak bagi. Saya masuk banyak NGO juga dekat sana, tapi masalahnya peluang untuk anak muda naik tu dia macam stuck, tersekat. Tu saya fikir, okay lah, sekarang saya ada NGO. So saya bincang dengan Francis. So saya bentangkan idea ni kepada Francis. Lepas tu kita buat satu kelas kerja. So Empowering Youth Today for Tomorrow tu adalah projek pertama kami. Kita buat operasi di Kuching. Barulah Sarawak betul kan? Kalau cakap Sarawak je tapi base dekat KL tak boleh kan? So kalau nak pergi melawat ni kena fly sana lah. Boleh, dipersilakan, kami menjemput. Okay, kita nak tanya juga lah dengan William. Apakah pendapat orang muda di Sarawak berkenaan dengan pemerintahan Sarawak sekarang? Kita dah tahulah sekarang ni bertukar-tukar kan? Tapi di Sarawak sendiri, macam mana keadaannya sekarang? Kepimpinan tu dia sebenarnya diperoleh oleh orang yang sama. So dia punya situasi walaupun nampak berubah, tapi peluang-peluang tu dia bagi kepada dia punya kumpulan. Dia bagi kepada dia punya penghuni dia lah.
So sebenarnya sama je. Jadi dia mengekalkan sistem yang sama walaupun bertukar ketua menteri. Itu untuk pemerintahan Sarawak sekarang lah. Tapi macam mana pula dengan pentadbiran persekutuan Kerajaan Madani Anwar Ibrahim, mengikut pengamatan Francis dan William? Kerajaan Madani ni sepatutnya dia boleh melakukan pembaruan sekarang sebab dia ada kuasa sekarang. Tapi kenapa sebelum-sebelum ni yang dia orang perjuangkan, dia tak lakukan. Dia macam not really walk the talk. Tapi benda tu tak berlaku mungkin sebab kepentingan parti politik tertentu lah. Saya fikir kerajaan persekutuan sekarang dia dah macam longgar. Kuasa dia dah tak stable. Ya. Tengoklah pilihan raya yang lepas. Apa yang kerajaan persekutuan sekarang sangat rapuh lah sebenarnya. Walaupun dia ada majoriti yang kuat, tapi disebabkan ya rasanya memang ada orang kata pull and push dalam kerajaan Madani. Di awal-awal tadi sebenarnya William ada sebutkan tentang pemimpin muda di Sarawak, dan sebenar dan sepertinya memang kurang pemimpin muda yang diasuh di Sarawak pun. Biasanya kita nampak pemimpin-pemimpin di Sarawak yang dah berumur, muka-muka yang dah familiar. Kalau ada pun mungkin backgroundnya dari keluarga yang berpolitik juga ataupun orang panggil kabel lah, guna kroni lah kan. Adakah ini menyebabkan susah untuk outsider ataupun anak muda kita untuk naik dan menjadi pemimpin? Adakah ini penyebabnya sebenarnya? Saya boleh katakan ya. Kita engage dengan state government, kerajaan negeri. Saya notice ada beberapa kementerian tu memang satu keluarga. Mungkin saya boleh cakap kesan budaya juga dari sejak pemerintahan British sebelum ni, Kesultanan Brunei. So dia sampai sekarang lah. So jadi penurunan kuasa politik tu masih dalam aliran keluarga sendiri. Kalau contoh saya nak berdiri sebagai pemimpin, kalau saya businessman boleh. Kalau saya orang biasa, ada pendapat saya dah bosan. Ya. Dah bosan tu mungkin sebab yelah kalau bertukar pun orang yang sama. Tapi orang yang sama tu dia ada buat pembaharuan lain tak? Actually ada. Cuma kadang-kadang kita tak rasa, tak sampai kepada umum. Dia macam program-program projek-projek mega ni yang diumumkan oleh ketua menteri atau premier, besar dan menarik, tapi kami tak dapat rasa. Macam saya punya kawan sendiri, kebanyakan banyak lepasan degree apa semua, dia tak ada peluang kat Sarawak. Itu masalah dia. Dari segi peluang pekerjaan, peluang pekerjaan kurang apa semua. Walaupun kita dengar projek mega-mega, tapi dia tak sampai kepada belia. Dia punya hasil impak yang tinggi tu tak ada. Dia orang buat pembaruan, tapi pembaruan pada kecepatan pembaruan dia orang. Biasanya kan kita nak anak muda, kita nak pembaruan sekarang. Apa je yang dia orang buat untuk belia ataupun orang muda dekat sana? Program-program yang tipikal, pertandingan bola sepak, pertandingan badminton, apa semua. Betul. Soalan seterusnya ni mungkin agak sensitif, tapi mungkin ramai yang sebenarnya nak tahu, ataupun nak penjelasan lah, ataupun kau nak cakap takut salah sangka pula kan, salah cakap pula. Kita tanya sendiri dengan abang-abang Sarawak kita ni kan, adakah benar anak muda Sarawak berpuak-puak? Dia je, kelompok ni je. Tipu lah kalau tak kata tak berpuak-puak. But dari segi sosial, kalau jumpa dengan kawan, taklah. Dari segi macam saya rasa macam comfortable dengan puak saya sendiri untuk berbincang apa semua, ada juga lah. Dia ada tapi tak serius lah. Tak serius sangat. Tapi untuk macam Francis cakap, yang sosial apa semua kita boleh tak ada masalah. Tapi bila kita sentuh isu-isu bukan sensitif sebenarnya, ada benda yang kita perlu jelaskan tu mungkin ada agak sensitif jugalah. Tak dapat dinafikan memang ada. Untuk isu-isu yang lain tu memang puak-puak lah. Seperti isu apa tu? Suku, kadang-kadang kampung juga, walaupun sesama Ya, Dayak. betul. Ada macam dia tengok pandang rendah lah kepada orang kawasan lain, walaupun dia satu bangsa, satu rumpun. Terus terang cakap macam contoh kaum Cina kan, dia akan bagi gaji besar kepada kaum Cina. Kaum yang bukan Cina dia akan bagi gaji macam tu sajalah. Unless kalau you pandai cakap Mandarin. Walaupun bahasa Sarawak adalah English. Bagaimana pula dengan anak muda Dayak? Sebab ada pemikir-pemikir politik menyatakan tidak ada kekuatan di kalangan Dayak sebab mereka cepat berpecah belah. Jadi sejauh manakah perkara ini benar, dan adakah ini berbeza untuk anak-anak muda Dayak pada hari ini? Kadang-kadang ada orang dia nak sesuatu benda, mungkin jawatan politik ke, kontrak ke, memang dia sanggup memecahkan Dayak lah. Yes, itu berlaku sampai hari ini. Cuma yang belia, macam program kami nak tarik anak muda Dayak, tapi yang banyak datang adalah Melayu, Cina yang datang. So mungkin sebab saya dengan Francis, kami orang cakap mungkin diorang belum berminat lagi ataupun pendedahan yang kurang. Sebab kebanyakan anak-anak muda Dayak sekarang, diorang kan dari luar bandar pergi ke bandar, mungkin ada satu kejutan budaya.
Actually banyak yang anak muda Dayak dah terbuka. Cuma kita belum ada satu platform yang belum dapat menyatukan. All I can say is that dia macam laid back lah. Ketinggalan. Dia macam tak kisah. Dia ada sikap tidak peduli sebenarnya. Sikap tidak peduli. Ke kita yang kena pergi approach diorang baru diorang terbuka sedikit? Kalau kita pergi ke mereka pun sebenarnya benda ni dah makan masa juga sebenarnya. Satu Buat- cabaran untuk buat kami juga. Tikas nak approach diorang kan? Itu sebabnya kami nak memperkasakan anak belia-belia Sarawak, especially di kalangan Dayak lah. Yeah. Tapi saya cakap dengan Francis, memang kita fokus Dayak, tapi kita nak cakap pasal kita nak merangkumi seluruh anak Sarawak tanpa mengira dia Dayak ke, bukan Dayak ke, Melayu ke, Cina ke, kita masukkan semua. Okey, soalan ni untuk William lah. Saya diberitahu yang William memainkan peranan utama apabila duta Jerman dan Presiden Jerman melawat Sarawak pada tempoh hari. So mungkin William boleh kongsikan sikit kenapa lah kerajaan Eropah ni mencari William di Sarawak kan? Oi, tak adalah cari. Kalau dia betul-betul cari, saya dah tak dekat MKR lah hari ni. Mungkin dah dekat Eropah. Pergi kat Jerman dah. Boy, nak ikut. Tak lah, sebenarnya kedutaan Jerman dia ada approach saya sebab saya kerja NGO jugalah. Dia nak cari orang lokal untuk assist, untuk bawa duta Jerman ke Sarawak. Berapa hari tu? Seminggu. Dia bawa dia lah jadi driver dia. Translate tak lah, saya tak pandai bahasa Jerman. So berapa ramai? Dia seorang je sebenarnya. Oh, dia seorang je? Actually, bila saya bawa duta Jerman tu ke Sarawak, kerajaan Sarawak sebenarnya kelam kabut sebab dia datang tanpa protokol. Sebenarnya lawatan peribadi. Tapi kerajaan Sarawak ni dia ada protokol lah sebenarnya. Cuma biasalah orang Eropah, orang putih ni dia suka langgar protokol. Saya baru tahu yang kenapa dia pergi Sarawak, sebab kerajaan Sarawak dia bercakap pasal new green energy apa semua. Actually seperti yang Yaya tahu, seperti yang semua tahu, perang Rusia-Ukraine tu ada beri kesan kepada ekonomi Jerman. So dia orang kan bergantung kepada minyak dari Rusia. Dia cari tenaga yang lebih murah lah. Okay, so best tak seminggu dengan duta Jerman? Pengalaman? Best lah. Ada minta nombor? Ada, actually ada. Kemarin baru nanti 2 minggu yang lepas dia jemput saya untuk German Unity Day. Sudah dia cakap lah dia suka Sarawak ke dia cari minyak je? Ya, dia cari tenaga je lah. Dia cari tenaga. Tapi okey lah, bagus lah membawa dia. Dan sebab bagi saya kan saya tak cari populariti ke apa. Dia sampai presiden datang, okey lah, bagus. So dia contact William tu through Tikas ke? Tak, peribadi. Wah. Tak, ada orang KL recommend. Kita nak tahu jugalah kan berkenaan dengan program ataupun upcoming program di Tikas. Sebenarnya kita nak buat program sambungan daripada EYTT, Empowering Youth Today for Tomorrow. Kita sekarang buat siri 2.0. Mungkin Francis boleh cakap lah. Oh, sebelum ni dah buat. Kita baru habis program September yang lepas. Okay, yang siri kedua ni lebih kepada apa yang more pressing news. Sebab sebelum ni kami cuma memperkasakan diorang bagi training. Antara training ni macam mana? Okay. Trainer ni daripada mana? Sebenarnya EYTT ni dia program kita ada 3 modul lah. Satu ni kita ada 3 trainer daripada background motivational speaker. Kita juga ada LGBT. 2 Sabah, 2 Sarawak lah. Okay. Jadi dalam EYTT ni kita ada 3 modul. Satu, kita kenali diri. Kedua, kita memimpin diri sendiri. Dan ketiga tu kita dapat pimpin diri sendiri, kita dapat pimpin orang lain. Tadi William ada sebutkan LGBT. Yeah. Maksud saya LGBT ni kita punya trainer merangkumi semua orang. Tak ada bias, tak ada select ni. Tak ada select. So kita merangkumi semua. Kita bawa yang pro agama, kita bawa yang sekular, liberal. Sebenarnya kami tengah buat eksperimen sebenarnya. Macam mana belia Sarawak dapat terima tak orang-orang macam ni? Nak faham. Sebenarnya dia orang respect. Dia orang hormat. Hormat. Tak kisah dia cuma macam contoh, kalau dia bukan contoh lah, dia ada pegangan agama. Yang penting kau hormati aku hormati kau. So kita buat kerja kita. As long kamu tak tekankan kamu punya doktrin tu kepada orang. Maksudnya hormat kat situ lah. Sebenarnya saya cakap dengan kita nak tengok apa pandangan belia-belia ni kepada trainer yang macam tu. Lupa yang nak tanya di awal tadi kan, umur ni antara keberapa tu? 18 ke 40. Jadi untuk siri yang kedua ni kita cuba pergi lebih bawah lagi. Sebab sekarang kan umur 18 dah boleh mengundi kan.
Mungkin kita akan start umur 15 sebab dia orang boleh mengundi umur 18. Kalau kita tak beri pendedahan awal. Tak beri pendedahan pendedahan awal supaya dia dapat mengundi pada hati yang jelas apa semua. Yang 2.0 ni dia EYTT juga, tapi dia lebih kepada kita nak cungkil bakat orang untuk jadi pemimpin yang bersuara kepada terhadap isu-isu. Basic punya lah. Basic. Yang pergi approach anak-anak ni, para belia ni siapa? Anda berdua sendiri yang turun padang? Tak, kita ada kawan-kawan NGO minta dia orang recommend jugalah. Kita tahu Tikas ni melatih anak muda yang mahu menjadi pemimpin di Sarawak. Dan dalam melatih anak-anak muda ini, apa yang diutamakan? Mungkin dari segi subjek matternya ataupun pendekatan yang diambil. Dia macam trial and error. Dia macam kita bukan kita buat eksperimen lah, sebab dia tak ada satu formula yang jelas. Pendekatan yang mana lebih betul, pendekatan mana yang lebih baik, tak ada. Kita cuba bawa dan tengok dia orang punya reaksi macam mana lah. Betul. So kalau yang ni tak kena, korang akan tukar. Itu ialah siri yang kedua. Kita tahu sekarang ramai yang berhijrah ke bandar-bandar besar lain. Anak-anak muda sekarang ni ramai yang orang kata bermaus tati yang berhijrah kan. Jadi bagi anda berdua sendiri kan, ada tak rasa kerisauan ataupun kegusaran yang ramai akan give up dan berpindah ke bandar-bandar besar yang lain seperti Kuala Lumpur? Kalau di Sarawak sendiri macam mana mengikut pengamatan anda berdua? Francis ni muda lagi, mungkin ada terdetik ke lepas ni nak pindah ke Kuala Lumpur pula? Betul. Itu ada sebab nak cari pendapatan lebih. Kenapa? Gaji kat sana standard je kan semua? Tak. Kalau yang tahu, kalau Semenanjung, Sarawak dan Sabah, pendapatan dia orang basic ialah 1,500 kan? Betul? Gaji minimum 1,500. Kalau pindah ke KL mungkin starting salary lebih daripada tu. So pendapatan jugalah. Faktor pendapatan, sebab banyak yang berhijrah sebab peluang kat Sarawak tak ada. So macam mana? Peluang dia banyak. Cuma peluang tu untuk kroni dia je. kroni dia. Keluarga dan rakan-rakan. Ni benda ni kita nak cakap pun nanti orang cakap kita tak ada data apa semua, tapi benda tu yang berlaku. So anak-anak muda dekat Sarawak ni diorang kerja macam mana? Like promoter ke, waiter ke, F&B ke? Tak ada kerja-kerja korporat lah. Korporat semua dah dikuasai oleh dia orang lah. Tak dapat dinafikan lah. Itu sebab untuk yang 2.0 ni kita cuba engage dengan kerajaan negeri. Dan satu lagi sebenarnya penghijrahan luar bandar ke bandar, sebab luar bandar pun tak ada peluang sangat, sebab orang berhijrah ke bandar peluang tinggi. Walaupun kita kerajaan banyak kenalkan inisiatif untuk bangunkan ekonomi luar bandar, pun orang masih berhijrah. Sebab satu mungkin dia tak ada live ke apa, mungkin connectivity macam tu tak ada. Sebab kat luar bandar kan dia agak sunyi apa, kat bandar kan lebih happening. Sebenarnya untuk diorang asal bakat diorang untuk pergi lebih jauh lah, tu yang paling penting lah. Kalau boleh kita malas nak berhijrah ke KL ke apa, tapi kalau negeri kita tak sediakan peluang, susah juga. Dari segi korang nak have fun, entertainment lah, macam mana? Ada entertainment kat situ? Ada. Cuma masalahnya dia punya kos tu tinggi sikit lah, dengan gaji yang rendah. Sebenarnya harga barang kat Kuching tak mahal, cuma ada benda yang ni mahal, situ murah, tapi dia tak dapat kop. Dia macam tak balance. Sebenarnya kat Kuching sekarang jurang antara miskin dan kaya tu makin tinggi. Dah hujung-hujung ni kan, nak tanya soalan yang santai-santai je lah kan. Siapakah pemimpin-pemimpin Sarawak dulu dan kini yang memberi anda berdua inspirasi? Mungkin saya cakap Adnan Satif, Tok Nan. Saya ada gaya dia lebih sempoi. Tak ada protokol sangat, lebih jiwa rakyat. Setiap pemimpin tu mungkin dia ada kelebihan dia lah. Adnan dia lebih kepada, dia utamakan Sarawak lah. Betul. Tapi penjelasan yang dia bawa tu pun tak sampai juga sebenarnya. Kalau saya Adnan Satin dan Cik Salim. Sarawak. Sarawak ke? Tak apalah. Adnan juga. Kalau Cik Saddiq tu kenapa? Mungkin faktor usia. Sebab dia belia lah. Sebab dia berani lah. Sebab dia berani. Umur yang sebegitu dah jadi MP. Sebab dia ada bersuara apa semua tu. Ke sebab dia handsome? Tak lah. Sebab saya nak ikut jejak dia. Jadi MP juga ni. Dia tu masuk muda lah. Masuk muda. Parti muda. Ni saya. Tapi kalau dekat Sarawak je rata-rata orang lebih meminati ataupun menyukai Adnan lah. Kerajaan GPS Sarawak fokus kepada prinsip Sarawak untuk Sarawakian. Dia pernah menyebut lah perkara ini. Untuk William lah, apa pemahaman William tentang konsep ini? Konsep Sarawak for Sarawakian tu sebenarnya kami yang bawa sebenarnya. Tapi benda ni bukan untuk kita nak push kepada semangat kenegerian, bukan.
So kita membentuk Malaysia sebagai satu persekutuan. Dan Sarawak dia ada hak-hak tersendiri yang kita nak kerja persekutuan untuk laksanakan lah. Tapi sebenarnya kerajaan GPS apa yang diorang dapat sekarang ni, diorang bercakap pasal Sarawak, sebenarnya kami aktivis Sarawak yang mulakan dahulu. Kita bukan nak cakap kita nak fokus kepada negeri kita. Kita cuma cakap kita nak bekerjaan sendiri, kita aturkan sendiri. Bukan kita nak merdeka ke apa, cuma kita tahu keadaan di sana. So kita nak orang sendiri tentukan lah. Tapi prinsip yang GPS bawa sebab dia adalah politik pemerintah kan. Jadi mungkin kelebihan dari segi diorang untuk minta autonomi macam pendidikan, kesihatan mungkin lebih bagus lah. Kita nak perubahan tapi mungkin sebab kita belum ada satu kesediaan untuk bertukar kerjaan, saya rasa mungkin dia ada satu status quo tu yang dikekalkan lah. Sebab kalau kita tukar mungkin takut benda yang lebih buruk terjadi. Tapi kan kalau korang diberi pilihan lah, kalau korang nak tukar dekat sana, dekat Sarawak tu, apa yang korang nak tukar? Siapa yang korang nak tukar? Kalau ada parti yang betul-betul dapat aspirasi rakyat tu dengan betul, saya kan undi parti yang betul-betul nak perubahan. Parti yang betul-betul dapat tangkap hati saya lah. Saya memang bukan undi untuk perubahan. Sekarang kita ada GPS sekarang kuasa dia makin kuat, makin kukuh. Dan Sarawak pun dia akan tambah kursi DUN lagi. Dia akan naik 100. Sekarang ada 82 DUN Dewan Undangan Negeri. So nanti dekat Sarawak semua orang Sarawak boleh jadi YB lah maksudnya. Betul lah. Soalan terakhir ialah buat William dan Francis. Di hujung-hujung ni Yaya nak tanya soalan yang santai-santai je lah buat korang kan. Since korang dah dekat sini kan, apa yang korang suka bila melawat dekat Semenanjung ni? Francis? Kalau first time, bangunan kot. Sebab ada skyscraper, bangunan tinggi apa semua. Ada entertainment apa semua. Makanan tak lah kot. Tak lah. Tak bukan makanan. Bila masuk KL ni, wah bangunan cantik, wah tinggi sangat, wow tu je. KL lah, dia pengangkutan awam tu sangat mudah. Kalau diberi pilihan memang saya guna pengangkutan awam. Tapi di Kuching sangat kurang pengangkutan awam. Dan sekarang kita nak ada ART yang macam dia bus tapi dia bus hidrogen yang dia macam konon-konon LRT tu. Dia orang nak start bina lah, nak mulai bina. Projek ART tu bernilai 6 bilion ringgit. Untuk saya projek tu dia terlalu overpriced. Dia ada beberapa stesen lah. Dia merangkumi Kuching ke Serian. Kuching Serian Samarahan. Dia cover macam area banyak jugalah. Lembah Kelang ni lah. Sebenarnya bagus, cuma yalah kita tengok lah bila siap. Masalahnya projek di Sarawak banyak tapi tak tahu bila siap. Untuk cucu-cucu kita kot. My belief is start dari kecil. Yalah, tu sebab saya kata berbaloi sangat lah. Mungkin kami berdua guna ART nanti dah pakai tongkat kot. Betul. Okay, terlebih dahulu terima kasih kepada Yaya dan MKR kerana sudi menjemput kami berdua datang untuk program ni. Dan kami tikas menghargai lah Yaya dan tim untuk mengetahui sedikit lah politik Sarawak, kepimpinan Sarawak macam mana dan apa yang kami ingin lakukan selepas ni lah. Dan di kesempatan ni yang nak ucapkan ribuan terima kasih buat William dan Francis atas kesudian juga untuk bersama dengan Yaya dan TMKR hari ini untuk orang kata berkongsi sedikit sebanyak tentang TIKAS Terabai Kenyalang Heritage Associations of Sarawak, dan moga memberi manfaat juga kepada orang muda kita di luar sana. Dan Yaya kira itu sahaja daripada Yaya dan My Campus Radio. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu untuk dibahas dan dikongsikan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye guys.